Terima kasih kepada ahli panel kita. Jadi boleh tengok bila Haji Hanif bila dia bersuara cukup bertenaga. That's why beliau dilantik menjadi kaunsil kanan untuk PPM untuk kes-kes yang melibatkan kepentingan umum. Jadi boleh fahamlah kenapa boleh jadi peguam kanan ya. Okey, jadi masa sudah suntuk, tapi mungkin kita boleh buka round terakhir ya, jika dibenarkan. Satu pusingan terakhir, jika boleh soalan pun kalau boleh tak banyak sangatlah. Mungkin seterusnya kita minta ahli panel untuk menjawab soalan dan membuat ulasan penutup. Jadi kita buka sesi terakhir untuk soal jawab. Dipersilakan nyatakan nama dan sesi. Bismillah, nama Ammar daripada UKM. Saya sangat bersyukur sebab dapat mendengar daripada Tuan Hanif sekali seakan jawapan terhadap nasihat pada kerajaan Kelantan, kerana apa yang saya dengar itu seminar hudud Tun Hamid sendiri menyebut tu seakan ia agak sukar untuk dilaksanakan kan. Tapi jawapan daripada Tuan Hanif tu mungkin sangat benar untuk kerajaan Kelantan sendiri lah. Yang kedua, untuk soalan, ada seorang peguam bertanya pada seminar tersebut, tapi saya tidak dapat jelas. Sebab pada pindaan daripada pada 93 tu, kemudian 2015 ni pindaan ni ditukar ataupun dihilangkan mengenai non-Muslim ataupun dalam bila kesalahan dalam pindaan tu. Jadi seandainya ada kes contohnya melibatkan kecurian, seorang non-Muslim dicuri oleh orang yang Islam kan. Yes. Jadi mangsa itu adalah orang bukan Islam, yang mencuri itu adalah orang Islam. Adakah dia dimasukkan dalam mahkamah syariah dan sebab dia bukan Islam, jadi pindaan itu menyebabkan dia terbatas? Yang ketiga, ada saranan untuk setiap daripada kita, sepatutnya kita daripada tadi Tuan Hanif cakap ialah kita berdoa, dan sepatutnya setiap orang daripada kita yang beriman hendaklah berdoa supaya hudud tu dilaksanakan. Dan jadi itulah antara kita punya peranan kita. Allah. Nama saya Amir Hafian bin Fadil, tahun 3 SMSU. Adakah betul tak kalau kita cakap kes yang sebelum-sebelum ni, maksudnya kan kita ada sejarah. Okey. Kita ada sejarah yang mengatakan bahawa undang-undang British ataupun hakim British dah mengiktiraf sendiri undang-undang kita. So why not kita tak laksanakan hudud ni sendiri? Okey, terima kasih Amir. Dia tanya betul atau tidak bahawa telah ada undang-undang Islam di tanah Melayu. Nadia Norizan, individu. Saya lebih tertarik untuk bertanya mengenai pelaksanaan hudud, because saya seorang peguam jenayah. Bagaimanapun untuk pelaksanaan hudud ni, saya lebih tertarik terhadap bagaimana sekiranya dalam keadaan hudud tu tak boleh dilakukan, then kita akan go for takzir. So soalan saya adalah, sekiranya they opt for takzir, adakah ada undang-undang lain yang akan diguna pakai, ataupun dan kalau diguna pakai dia akan diguna pakai oleh mahkamah syariah lah. Tapi adakah dia akan buat undang-undang baru ataupun mengguna pakai pada kanun keseksaan? My one question is whether dia akan buat undang-undang baru ataupun guna pakai terus kepada kanun keseksaan. Number two, adakah sekiranya opt for takzir, dia akan buat di mahkamah syariah ataupun go pada mahkamah sivil? That's my question. Itu sahaja. Terima kasih. Okay, terima kasih. Soalan terakhir daripada Nadia, seorang peguam. Jadi mungkin ahli panel boleh serahkan untuk menjawab semua persoalan daripada 5 orang yang bertanyakan soalan, dan juga dalam masa sama membuat kesimpulan untuk forum kita pada hari ini. Silakan. Baik, saya cuba jawab dengan padat dan ringkas setakat mana boleh, sebab masa pun saya rasa dah lewat kan. Ramai yang dah berminat untuk mendampingi mimpi-mimpi yang indah. Okey, baik. Secara ringkas, soalan banyak bertumpu kepada
apa nama ni, pelaksanaan hudud ni bila melibatkan yang bukan Islam tadi, ada satu soalan ya. Saya punya pendapat bergantung dan bertakluk kepada pakar penentuan hukum ya, yang berpendapat sekiranya boleh diasingkan pelaksanaan hudud ni kepada antara orang Islam dengan bukan Islam, maka saya rasa perlu kita lihat dan bezakan di mana bangsanya bukan Islam. Dan katalah contoh kita ambil kes curi sekalipun, di mana mangsanya bukan Islam, Cina contohnya, dan yang melakukannya adalah orang Islam. Dan orang mangsa tu dia mengatakan, saya mau pergi mahkamah sivil sebab saya tak tahu itu undang-undang hudud. Maka kita perlu juga melihat hak dia sebagai mangsa. Okey. Kalau dibenarkan, ni tertakluk pada hukum ya. Kalau dibenarkan, maka orang bukan Islam tu boleh mencadangkan kepada pendakwa. Dakwalah dia di mahkamah sivil. Sebab undang-undang sivil pun ada di bawah kecurian. Dan saya tak nampak salah macam saya cakap tadi. There is no duplicity. Sebab secularism adalah untuk melibatkan untuk orang-orang yang bukan Islam. Tapi hudud tu untuk khususnya orang Islam. Tapi kalau melibatkan mangsa tu Islam sendiri, yang dicuri tu adalah orang Islam, maka tidak ada pilihan untuk dikata saya nak pergi sivil. Boleh dilihat dari sudut terperinci seperti itu. Tapi kalau bank yang dirompak, bank ni satu institusi, adakah dia Islam? Bukan Islam, dia bukan manusia. Jadi kalau yang mencuri itu adalah orang Islam, maka walaupun dia rompak tu bank, maka bawalah pergi ke mahkamah syariah. Dan kalau yang merompak itu adalah orang Islam dan bukan Islam, secara satu rompakan bersenjata berkumpulan, salah ke dituduh yang Islam tu dituduh di mahkamah syariah berpandukan kepada hudud ke kisas ataupun takzir, whatever it may be according to hukum, itu bukan saya pakar. Tak salah ke untuk dituduh yang bukan Islam tu di mahkamah sivil? I don't see any wrong. It may be difficult. Mungkin sukar sebab ada ulang bicara. Ulang bicara bukan salah faham, jangan kata 2 kali bicara, tidak. 2 kali prosedur perbicaraan. Saksi yang sama kena pergi mahkamah syariah, saksi yang sama kena pergi mahkamah sivil. Tapi what's the big deal? Duit lebih penting ke hukum? Ya. Boleh dibuat. Dan bagi saya perlu dinilai dengan lebih terperinci. Kalau boleh ditentukan bahawa orang bukan Islam ada hak nak mengatakan bahawa dia nak pilih pergi di mahkamah sivil, dan kalau hukum benarkan walaupun yang melakukan tu orang Islam, diminta hak victim, hak mangsa untuk diutamakan, maka pergilah mahkamah sivil. Apa salahnya? Apa salahnya? Perkara itu saya rasa belum didalami ya. Enactment ni, to be fair to the enactment, dia tak mendalami setahap tu. Balik kepada apa yang Profesor cakap juga tadi, ada 2 jenis secara amnya 2 jenis kesalahan di bawah sini. Satu kesalahan yang juga tergolong dalam undang-undang sivil, kanun kesiksaan. Satu lagi yang tidak, macam minum arak. Minum arak tu nothing wrong in the civil offence. So yang tu memang di undang-undang mahkamah syariah. Tapi kalau yang 2 bertindan ni, maka mungkin ada pilihan untuk jangan laksanakan bahagian tu dulu. I'm not saying do that. Untuk saya buat. Tapi kalau nak dikaji, kajilah untuk bahagian tersebut. Dari sudut pelaksanaannya di mahkamah sivil dan mahkamah syariah. Nothing wrong ya, untuk dikaji. Saya rasa itu berhubung dengan yang Islam dan bukan Islam. Satu lagi tentang soalan pasal dituduh di mahkamah sivil. Saya rasa soalan tadi pun bertindan jawapan saya tadi. Tapi secara khusus, boleh saya clarify, ada satu pertuduhan yang dibuat. Wujudnya double jeopardy. Tahu apa itu double jeopardy? Satu prinsip asas di dalam undang-undang sivil yang mengatakan seseorang tidak boleh dibicarakan terhadap suatu fakta 2 kali. As a concept, double jeopardy applies in our law, di bawah constitution pun ada. Dan dalam Islam pun saya percaya memang ada konsep double jeopardy tersebut. Kan? Point dia is this, orang salah faham. Bila katakan tuduh di bawah hudud, kalau tak berjaya tuduh di bawah takzir. Macam ada 2 bicara. Itu saya rasa bukan yang dimaksudkan oleh Datuk Zainal. Datuk Zainul Rijal lah, lewat malam nama pun dah tukar. Ya? Yang dimaksudkan adalah kalau bukti itu tak cukup, maka tuduhlah di bawah takzir.
Saya tak pasti sama ada boleh dituduh di bawah hudud dan secara alternatif dituduh bawah taksir, saya tak pasti. Itu kena tanya balik kepada Datuk Zainul. Ya. Tapi maksudnya satu perbicaraan di bawah bukti yang cukupi. Dalam undang-undang sivil pun kita ada alternative charges. Kita tuduh curi. Kalau bukti tak cukup, kita dah dituduh secara alternatif menyimpan barang curi. Ada tak ada? Kan? Kita tuduh di bawah Seksyen 302 bunuh. Bukti tak cukupi, mahkamah kurangkan pertuduhan di bawah Seksyen 304A. Kenapa itu tak salah? Itu lawan double jeopardy ke? Adakah lawan double jeopardy itu? Kalau lawan kanun keseksaan tak sah lah tu. Tak. Itu bermaksud pilihan. Pilihan, untuk tuduhan pilihan, orang berhak memilih mana dia nak pilih. Tapi tak bermakna kita tuduh dia dua kali. Dan untuk mahkamah kurangkan pertuduhan daripada 302 ke 304, mahkamah memilih pada perbicaraan yang sama. Bukan ada dua perbicaraan. Samalah juga hudud dan takzir. Same thing what? Satu trial, cuma pilih mana nak pi. Jangan confuse. Buat bicara hudud dulu, kalau tak cukup buat bicara takzir pula. Tidak, bukan macam tu. Jadi orang yang kutuk atau yang tindas ataupun yang mengatakan hudud tu dan konsep hukum syar'i ini ada hudud, ada takzir, ada kisah sini berlawaran dengan double jeopardy, dia sebenarnya tak kaji sebenarnya. Saya tak kaji tapi saya tak tuduh, tu beza. Kalau tak kaji jangan tuduh. Kaji dulu, faham dulu, susun dulu, barulah tengok sama ada dia berlawan atau tidak. Undang-undang common law ni saya nak gulung ya. Undang-undang common law ni yang kita pegang ni tak salah nak pegang kalau benda tu betul ya. Asal dia daripada mana? Daripada England, common law. Asalnya common law datang daripada mana? Daripada canon law, ecclesiastical courts, mahkamah agama yang memakai terima konsep Christianity yang telah pun diperturun-temurunkan sampai sekarang beratus tahun, dah wujud sebagai prinsip yang diterima oleh masyarakat bertamadun. Adakah itu bermakna cuma dalam Christianity ada hukum yang boleh diterima oleh masyarakat sejagat sedunia? Adakah yang bermakna dalam Islam tidak ada? Dan kita sebagai orang Islam, kita tahu banyak hukum pentadbiran kehidupan yang ada dalam Islam. Maka kita laksanakanlah sehingga seperti yang Datuk cakap tadi, orang nampak keindahan Islam. Bukankah itu satu dakwah? Jadi hudud ni sebenarnya pandanglah dia sebagai dakwah untuk menunjukkan kepada orang ramai yang bukan Islam dan juga yang Islam. Ada yang kata kita Islam tak faham lagi. Saya pun tak faham. Tapi tak bermakna saya kena halang sampai saya faham. Bila saya nak faham, mungkin IQ saya rendah, saya tak faham. Bagilah orang yang IQ tinggi faham benda tu, laksanakan. Jadi kita laksanakan. Biarlah orang nampak keindahan tu kemudian. Yang mana yang mahkamah korup, mahkamah yang tak adil, itu kan tuduhan melampau kan, bukti pun tak ada. Tapi katalah betul, janganlah halang hudud daripada dilaksanakan. Bukankah tanggungjawab kita untuk perbetulkan sistem pentadbiran pula? Buatlah kerja kita, betulkan sistem pentadbiran, lantik orang yang lebih layak jadi hakim, lantik orang yang lebih layak jadi pendakwa, lantik orang yang lebih layak jadi peguam syar'i. Itu salah kita, kita tak buat. Jangan tuduh hudud pula, tak boleh pakai. Macam juga orang cakap pasal Sedition Act, memilih, saya digress sikit tapi sebagai gulung perlu. Orang kata Sedition Act ni tak boleh pakai sebab kita pihak pendakwa menggunakan terhadap orang-orang yang tertentu saja. Tak gunakan terhadap orang yang tertentu. Betul dakwaan dia tu, saya tak nafikan. Dari segi zahir nampak macam tu. Tapi adakah itu salah akta hasutan? Itu salah siapa? Salah peguam negara dan pegawai dia. Reportlah peguam negara tu kepada SPRM di bawah penyalahgunaan kuasa. Itu kaedah dia. Kalau awak berpegang kepada satu benda tu salah, laksanakan benda tu mengikut undang-undang. Jangan suruh hapuskan undang-undang pula. Kalau sistem mahkamah syariah mungkin kita dengar ada cacat celah dia, tak lengkap dia, kita betulkan benda tu, tapi janganlah halang hudud. Ya? Samalah dari segi undang-undang biasa. Kalau benda tu tak betul, kita nak
buang semua. Bukankah ada tuduhan tentang hakim-hakim yang makan rasuah? Tuduhannya saya tak kata. Okey. Adakah kita nak bubarkan mahkamah sivil? Habislah kerja saya bukan peguam syar'i. Tak apalah. So, ada tuduhan yang ada inquiry tentang Ahmad Fairuz. Jangan lupa, it looks like me, it sounds like me, but it's Shah Rukh Khan. Correct. Jangan lupa video tu, Wiki Lingam. Kenapa kita tak kata bubarkan mahkamah sivil? Kenapa tuduh mahkamah syariah aja? Cuba fikirlah. We are falling into the trap of what people want us to fall into the trap. It's a booby trap. Come out of the trap. Okay? Wallahu a'lam, kalau ada yang betul semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana salah sememangnya daripada kelemahan diri saya sendiri. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Dari segi keimanan tu, bagi saya tidak ada umat Islam yang boleh menolak hukum hudud. Mesti mengimani hudud. Sebab itu adalah syariah yang qat'i, yang ada dalam Quran dan juga dalam sunnah. Yang kedua sumber utama tu. Tetapi persoalan tentang perlaksanaan itu adalah persoalan fiqh. Persoalan fiqh, bukan soalan syariah sahaja. Jadi ada persoalan-persoalan tentang pelaksanaan, bagaimana nak laksana, siapa nak laksana, itu persoalan fiqh. Jadi ini boleh berubah dan kita tidak boleh menyatakan hanya satu pendapat saja dalam fiqh ni, banyak pendapat. Jadi dalam hal-hal yang berlaku sekarang ini, kita orang Islam kena bezakan yang mana syariah, yang mana fiqh. Mana yang fiqh, yang mana jelas, yang mana yang boleh diperjelaskan lagi dengan ijtihad. Jadi saya fikir kalau rangkum semua sebenarnya jawapan-jawapan pada soalan tu sudah ada perbincangan sebelum ini. Jadi saya mahu rumuskanlah bahawa hudud itu adalah suatu yang wajib kita percaya. Dari segi pelaksanaan, kita mesti menampakkan kecantikan hudud. Jadi kena, bagi saya, dalam melaksanakan undang-undang, kita kena selesaikan dulu perkara-perkara dan cuba memberi faham sebaik mungkin. Dan yang pentingnya kita mesti ada undang-undang tu. Yang undang-undang itu yang berasaskan kepada prinsip-prinsip syariah yang jelas. Dan kalau apa yang belum lengkap lagi seperti pelaksanaannya, siapa melaksana, prosedurnya, undang-undang keterangannya, kita kena buat juga pada masa yang sama. Jadi persediaan tu dari segi infrastruktur undang-undang mesti ada. Yang keduanya, infrastruktur sumber manusia tu mesti juga diperkemas dan ianya perlu dilakukan serentak. Bukan menekankan satu perkara dan membiarkan perkara yang lain. Dan ini sebenarnya memerlukan komitmen semualah. Dari segi pemerintahnya, dari segi rakyatnya memberi faham dan menerima dan memaham tu adalah satu tanggungjawab semualah. Jadi persoalan yang Puan Peguam tanya lagi tu agak detail dan pendetailan banyak lagi lah tentang kena pergi macam Tuan Hanif cakap nak pergi ke mahkamah syariah, ke mahkamah sivil tu banyak lagi dalam pelaksanaannya yang kita perlu selesaikan dan senaraikan masalah tu. Wacana-wacana seperti ini boleh memberi ruang kepada saya untuk bercakap lagi dan mengambil ilmu daripada tuan-tuan tu untuk kongsi lagi dengan lebih ramai umat Islam yang mahukan penerangan yang lebih jelas. Jadi kalau keterlibatan dalam menyediakan, keterlibatan saya dalam menyediakan atau membantu dalam pelaksanaan hukum undang-undang syariah itu, boleh kita sama-sama dalam wacana ini kita kongsi tanpa prejudis kepada agama Islam. Itu yang penting, tanpa prejudis, tanpa prasangka, tanpa premature tuduhan-tuduhan tu. Itu yang penting, supaya ikhlaskan diri kerana agama, bukan kerana politik. Siapa pun kita. Kita pelajar ke, pensyarah ke, penjawat awam ke, tu yang kita bawa ialah agenda agama Islam tu, bukan kerana parti politik yang mahu memperkenalkan undang-undang itu. Wallahualam.
Saya cuba seringkas mungkin dah moderator pun sebelah saya dah beberapa kali remind saya. Cuma saya nak cuba jawab saudara kita daripada Singapura yang mengatakan mungkin boleh difikirkan semula kenapa undang-undang ini hanya terpakai kepada orang Islam. We don't do justice kepada undang-undang hudud itu sendiri. Saya memang, bagi saya personally, kalau undang-undang hudud ini terpakai kepada orang bukan Islam, itu satu perkara saya rasa bonus, kita boleh katakan bonus. Tapi kita perlu ada strategi, ya. Nak dapat pada apply kepada orang bukan orang Islam sahaja pun banyak masalah yang kita hadapi, ya. Kalau kita terus kepada semua rakyat Malaysia perlu dilaksanakan undang-undang jenayah syariah ini, saya rasa perbincangannya akan lebih panas lagi daripada apa yang kita ada pada malam ini, dan mungkin anasir-anasir luar juga akan turut campur tangan dan sebagainya. Banyak faktor-faktor yang perlu kita ambil kira. Tapi memang ia ada dibahaskan, ada dibincangkan di dalam forum-forum yang lain, kenapa ia hanya terpakai kepada orang Islam dan sebagainya. Tapi saya dimaklumkan bahawa perkara ini diambil pendekatan sebegini kerana prinsip tadarrush, berperingkat-peringkat ini. Maknanya kalau kita dapat undang-undang hudud itu dilaksanakan kepada orang Islam sahaja, kita tak boleh duduk senang-lenang lepas itu. Senang-lenang lepas itu. Kita masih lagi berusaha untuk mendapatkan undang-undang itu ke arah perfection. Apa yang disebut dalam hukum, itulah yang kita akan menjadikan dia menjadi satu matlamat. Maknanya ada kesinambungan daripada apa yang kita nak lakukan itu. Wallahualam. Terima kasih kepada semua ahli panel kita yang telah menjawab dengan panjang lebar. Jadi ini pesanan belanja. Kita ucapkan ribuan terima kasih kepada rakan media kita yang pertama sekali mysuara.net, ya. Video info dan berita semasa anda. Silakan. Ya, okey. Boleh tengok video kita nanti di mysuara.net. Saya difahamkan seminggu atau 2 minggu lepas ni. Dan juga terima kasih kepada rakan media Negeri Sembilan Kini.net, portal berita Negeri Sembilan, dan juga rakan-rakan media yang lain. Sesungguhnya rakaman penghargaan sekali lagi diucapkan kepada Pertubuhan Mahasiswa Negeri Sembilan Manis dan juga Pusat Islam dan Universiti Sains Islam Malaysia USIM kerana sudi menjemput ahli panel dan juga menjayakan program kita pada malam ini. Jadi ribuan ucapan terima kasih. Dan juga terima kasih kepada para hadirin yang telah hadir hingga pukul 11.30. Ramai yang telah balik kerana sukanya mendengar majlis ilmu. Jadi sekian terima kasih diucapkan, jadi dikembalikan kepada pengurusi majlis. Silakan.